Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Tuan Yang Utama, Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Hussein, Esko Perdagangan, Industri dan Pembangunan Usahawan Negeri Pulau Pinang, mewakili Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Datuk Muhammad Zakwan bin Haji Zakaria, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan, yang berbahagia Datuk Ahmad Rizal bin Muhammad Hanafiah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Datuk Seri, Datin Seri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur yang tidak terhingga kerana masih lagi diberikan peluang untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita hingga kita masuk ke tahun baru Hijri 1444 pada tahun ini. Dan sebagai merenung hikmah yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan episod kehidupan kita. Kita harapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan usia kita dalam keadaan rahmat dan juga hidayahnya. Dan kita harapkan juga moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan. Kerana setiap detik dalam kehidupan kita adalah ujian yang merupakan salah satu amanah yang Allah Taala telah berikan untuk kita hargai sebagai peluang yang hanya sekali. Kerana apabila kita telah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi peluang yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala beri. Walaupun kita merayu dengan sepenuh hati, kita tidak akan dikembalikan lagi ke dunia ini. Marilah sama-sama dengan peluang yang masih lagi ada untuk kita membuka minda dan juga membuka hati supaya Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan pribadi kita, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan juga keutamaan di sisi Allah dan syafaat di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menelusuri perjalanan penghayatan yang kita sedang berada dalam majlis pada malam ini, iaitu hijrah jihad terhebat. Tuan Yang Utama, Tun, khususnya Datuk Seri, tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, terkesan dengan ucapan Tuan Yang Utama Tun tadi. Ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW setelah berlakunya Fathul Mekah, Nabi SAW menyebut la hijrata ba'dal fath walakin jihad wan niyah atau kama qala. Yang mana Nabi SAW menyebutkan tidak ada hijrah. Maksudnya tidak ada hijrah fizikal yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk Mekah ataupun Madinah, melainkan hijrah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dua perkara, iaitu jihad dan juga niat. Dan ada sebuah riwayat Nabi SAW yang disebutkan oleh Fudalah bin Abid, bahwasanya Rasul SAW telah bersabda dalam ucapan dalam peristiwa Hajjatul Wada',
Yang mana Nabi SAW telah menyatakan, ala akhbirukum bil mu'min man aminahum nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajaral khataya wal zunub atau kama qala. Dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa Hajjatul Wida' ini adalah suatu peringatan yang cukup penting yang Nabi SAW telah sampaikan kepada sekalian umatnya. Yang mana Nabi SAW telah mendefinisikan. Yang pertama Nabi kata, mahu tak aku beritahu kepada kamu siapa dia seorang mukmin yang sebenar itu. Mukmin yang sebenar itu ialah sesiapa yang memberi keamanan kepada manusia yang lain daripada harta mereka dan juga diri mereka. Manakala seorang Muslim itu pula ialah mereka yang memberi keselamatan dan juga kesempurnaan kepada manusia daripada lisannya dan juga tangannya. Yakni dia menjaga lidah dan juga tangannya daripada menyakiti Muslim yang lain. Wal mujahid, dan orang yang berjihad itu kata Nabi SAW, man jahada nafsahu fi ta'atillah, sesiapa yang berjihad ataupun yang berusaha pada dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala wal muhajir, iaitu orang yang berhijrah itu pula, iaitu man hajara khataya wal dhunub, iaitu orang yang menghijrahkan dirinya daripada melakukan segala kesalahan dan juga dosa-dosa. Tuan-tuan sedang dirahmati Allah sekalian, bila kita memahami makna yang Nabi SAW maknai pada makna-makna itu, yang pertama kita kaitkan dengan hijrah. Yang mana hijrah yang Nabi maksudkan di sini tidak lagi hijrah yang berkaitan dengan fizikal, melainkan hijrah secara rohani. Iaitu kita menghijrahkan diri kita daripada kesalahan-kesalahan yang lampau ataupun kesilapan-kesilapan dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara sunnah ataupun amalan yang kita lakukan pada malam ini dengan kita berdoa kepada Allah. Salah satu bukti untuk kita menyatakan bahawasanya kita telah berubah daripada tahun yang sebelum ini dengan tahun yang baru, dengan azam yang baru. Dan makna pada niat itu juga memberi maksud yang cukup mendalam. Bahawasanya kita menyerah diri kita kepada Allah untuk menjadi manusia yang berjihad. Diri kita meninggalkan segala suruhan, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala dan melaksanakan suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kalau kita mengimbau kembali kepada peristiwa hijrah, kerana setiap sesuatu yang berlaku dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi SAW adalah satu contoh yang cukup besar. Suatu perkara yang telah dirakamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan banyak ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan hijrah. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ialah mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dalam maksud ayat ini, kita kena buktikan diri kita kalau kita telah ada azam untuk kita berhijrah diri kita daripada suatu keadaan yang tidak baik kepada yang baik. Sebab kehidupan kita ini setiap hari perlu kita berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada baik lebih baik. Kerana kehidupan kita di hujungnya Allah Subhanahu wa taala mencabar kita supaya menjadi manusia yang boleh mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Sebab tu dalam doa kita pun selalu kita minta, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah yang sepatutnya kita usahakan. Dan itulah penghijrahan kita. Kalau boleh, kita telah lalui kehidupan kita ni dengan berbagai ujian,
Sebagaimana yang bahagia Datuk tadi telah menyebutkan tentang banyak ujian-ujian yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, dan semuanya itu sebenarnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana Allah taala telah mentakdirkan hidup kita ini, dan Allah taala telah menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita ni hidup di atas muka bumi ini tidak lain melainkan untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita yang terlebih baik amalan-amalan dia. Dan Allah Ta'ala nak menguji siapakah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah cabaran kita. Dan itulah jihad yang perlu kita usahakan. Selain daripada kita berjihad secara umum dengan yang kita sambut tentang perwira dan sebagainya, jihad yang berbentuk kolektif dan tanggungjawab kita kepada negara, tapi ada jihad yang lebih penting, iaitu jihad kita bagaimana kita menjadi manusia yang taat kepada Allah. Sebab setiap kita telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan tanggungjawab khalifah, dan kita telah ditakdirkan Allah Taala di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah. Maka apabila kita tidak melakukan dua tanggungjawab itu, kita telah khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amanah itu. Maka marilah sama-sama kita mengimbau kembali sejarah kehidupan kita yang telah lalu, di samping kita melihat apa yang telah Nabi contohkan kepada kita tentang perjuangan kehidupan ini untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melihat kepada sejarah Nabi SAW yang kita boleh ambil pengajaran, sekurang-kurangnya pada malam ini ada 3 perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Daripada peristiwa hijrah Nabi SAW yang begitu terancang, begitu hebat, ada 3 perkara. Yang pertamanya, dalam peristiwa hijrah Nabi SAW yang kita boleh ambil pengajaran ialah berkenaan iman yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang mana Nabi SAW telah membuktikan keyakinan dia kepada janji-janji Allah. Nabi SAW tidak berhijrah sebelum Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berhijrah. Walaupun ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi telah diasak dengan cabaran-cabaran dan juga ujian yang besar. Nabi dan juga para sahabat dibaikot. Dan di penghujung sebelum Nabi berhijrah, Nabi telah dikepung rumahnya. Dan Nabi berada dalam keadaan yang begitu tertekan. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan untuk Nabi berhijrah. Walaupun peristiwa Nabi dikepung itu telah dimaklumkan kepada Nabi sebelum daripada itu. Tetapi Nabi tidak melakukan apa-apa perancangan melainkan setelah mana Allah Ta'ala mengizinkan Nabi SAW untuk bertindak. Inilah suatu yang kita dapat perhatikan bagaimana Nabi meletakkan keimanan lebih dahulu daripada segala perancangan. Maknanya dalam kita merancang, iman perlu didahulukan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu kita kuatkan. Yang pertama. Dan yang keduanya, tuan-tuan sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, niat. Berkenaan dengan niat. Dan hijrah ini juga Nabi SAW ada menyebutkan tentang niat. Ada suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Yang mana Sayyidina Umar menyatakan sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innama likum li'imma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi menekankan tentang hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat ni, perkara yang paling utama ialah tujuan kita melakukan hijrah itu. Begitu juga kita nak berhijrah diri kita. Dalam konsep kita ini, kita nak berhijrah diri. Kita berhijrah itu adakah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun kerana manusia? Sebab ada orang juga yang berhijrah daripada jahil kepada beramal dengan Islam, tapi sampai satu ketika dia berubah balik. Banyak yang kita tengok contoh-contoh yang ada sekarang ni. Mungkin kita wallahu alam kita tak boleh nak menentukan dia ni macam mana niat dia, tapi Allah Ta'ala lebih tahu. Tetapi yang zahir membuktikan, kadang-kadang bila seseorang itu berhijrah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan dapat apa yang dia nak, tetapi dia tak dapat kebaikan daripada
Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus istiqamah dalam kerja buat dia. Sebab tu dalam hijrah kita ini dan melakukan apa-apa kerja, termasuklah jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal kita kena utamakan niat kita. Kerana itulah salah satu daripada perkara asas yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiganya ialah strategi. Sebagaimana kita lihat Nabi SAW mampu untuk berhijrah dan dijemput pula oleh penduduk-penduduk Madinah. Strategi perpindahan Nabi SAW dan hijrah itu telah berlaku masa yang panjang. Bukan berlaku hanya satu malam, tetapi perancangan itu telah lama dilaksanakan. Bermula daripada Bai'ah Aqabah yang pertama, ketika mana penduduk Yathrib datang kepada Nabi SAW untuk berbai'ah dan menyatakan sokongan kepada Nabi SAW, maka bermula daripada saat itu Nabi telah merancang bagaimana untuk berhijrah, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi wahyu kepada Nabi dan perintah kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan pada malam ini, marilah sama-sama kita letakkan kepada strategi dan juga matlamat kita. Yang pertama, kita kuatkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mempertambahkan lagi ilmu berkaitan dengan akidah kita kepada Allah, supaya kita tak menyimpang dalam kita meletakkan matlamat. Sebab kita takut dalam amalan-amalan yang kita buat, kalau sekiranya tidak benar, keimanan kita kepada Allah akan menyebabkan amalan kita tertolak dan kita akan menyesal di akhirat nanti. Yang kedua, kita perbetulkan setiap niat kita. Kerana setiap amalan yang didahului oleh niat yang betul dan baik dan juga cara yang kita lakukan kena dengan kehendak Allah, maka insya-Allah dia akan menjadi satu yang penerimaan di sisi Allah Ta'ala dengan penerimaan yang baik. Dan yang ketiga, untuk mencapai sesuatu keputusan yang baik dalam setiap perancangan kita, memerlukan kepada perancangan yang betul. Maka marilah sama-sama kita mempunyai ilmu dan juga amal-amal yang baik dengan ilmu yang benar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang baik di sisi Allah Ta'ala dan beroleh kebaikan yang sempurna, sehinggalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Dan satu seruan yang kita kena selalu berdoa kepada Allah, iaitulah seruan Allah Ta'ala menjemput kita dengan jemputan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang tenang. Maksudnya orang yang telah menyerah dirinya kepada Allah. Tenang jiwanya dengan ujian-ujian daripada Allah. Kerana dia yakin setiap satu ujian adanya penyelesaian atau bantuan daripada Allah. Maka apabila dia telah sempurna iman dia dan penyerahan dirinya kepada Allah, bila mana dia nak balik kepada Allah, Allah jemput dengan seruan yang cukup sempurna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhan kamu yang redha kepada kamu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sekadar itu dulu. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dijemput di forum